Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami membentangkan subjek ETP 102 falsafah dari semester 2 yang bertajuk Sistem Kejayaan Melahirkan Masyarakat yang Bertamadun. Mengenai latar belakang kajian, Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama seperti agama Islam, agama Kristian dan lain lagi. Akan tetapi, ini tidak menjejaskan keharmonian negara walaupun terdapat kepercayaan yang berbeza. Kepercayaan yang bermaksud akuan akan benarnya suatu perkara. Manusia mempunyai konsep yang berbeza dalam memahami tamadun. Dalam Islam, tamadun meliputi pembangunan lahiriah dan rohaniah dan mementingkan kemajuan tata tersirat dan kepribadian yang luhur. Namun bukan bagi orang barat yang mementingkan konsep lahiriah. Di dalam kajian kami, terdapat persoalan kajian dan kami telah mengumpulkan 3 persoalan kajian, iaitu apakah kesan kurang, rendahan dan dipandang remeh mempunyai sistem kejayaan. Seterusnya, bagaimana sistem kepercayaan memberi impak kepada masyarakat, dan persoalan kajian ketiga adalah apakah kesan ketiadaan kepercayaan dalam tamadun terhadap tingkah laku manusia. Kajian kami mempunyai 5 objektif yang utama. Yang pertama adalah untuk memberi pencerahan tentang sistem kepercayaan agar masyarakat lebih memahami konsep kepercayaan yang sebenar. Yang kedua adalah untuk menerangkan jenis-jenis kepercayaan yang wujud. Yang ketiga, untuk menjelaskan ciri-ciri masyarakat yang bertamadun dan boleh dikaitkan dengan konsep kepercayaan. Yang keempat adalah untuk menjelaskan impak atau kesan serta fungsi kepercayaan terhadap masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk membuat perbandingan antara sistem kepercayaan yang wujud pada zaman dahulu dan sistem kepercayaan yang wujud pada zaman sekarang. Skop kajian kumpulan kami adalah meliputi kawasan Asia Tenggara, akan tetapi Malaysia menjadi fokus utama kumpulan kami kerana Malaysia mempunyai bilangan kaum yang berbeza-beza. Seterusnya, kajian kami juga meliputi seluruh peringkat umur kerana sistem kepercayaan itu tidak mempunyai had umur yang tertentu. Selain itu, kajian kami juga melibatkan kajian kepercayaan pada zaman dahulu melalui metod pembacaan. Hal ini adalah untuk mendapatkan skop kajian yang lebih luas untuk mengumpul data-data agar pembaca lebih memahami kajian yang kami lakukan. Pertama sekali, pengenalan kepada kepercayaan ataupun agama. Agama daripada sudut bahasa berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu A daripada perkataan agama bermaksud tidak dan gam bermaksud berjalan. Agama bersifat demikian, iaitu ia adalah kepercayaan ataupun peraturan yang tetap dan diwarisi secara turun-temurun. Seterusnya, dari sudut istilah, kepercayaan ialah keyakinan ataupun akuan akan benarnya, adanya ataupun berlakunya sesuatu. Dan akhir sekali, menurut pendapat tokoh iaitu Rozal Hadin pada 2004, memahami bahawa kepercayaan seseorang terhadap sesuatu atau individu yang lain bergantung kepada peranan mereka. Seterusnya, pengenalan kepada sistem tamadun. Tamadun dari segi bahasa berasal daripada bahasa Arab iaitu tamadana ataupun madana yang bermaksud pemilihan sesuatu tempat sebagai tempat tinggal. Dari segi istilah pula, sistem tamadun ialah keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran. Akhir sekali, menurut pendapat tokoh iaitu R.A. Muhammad Mokhtar pada 2002 berpendapat bahawa masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang mempunyai peradaban dan pemikiran yang halus. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada konsep kepercayaan iaitu menurut Yahudi, menurut Islam dan juga menurut Kristian. Menurut Yahudi, 2 aliran iaitu kitab dan juga panggilan Tuhan. Menurut Islam, berkonsepkan akidah, mempunyai rukun Islam dan rukun iman. Menurut Kristian, 3 mazhab iaitu kitab Holy Bible. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada hubungan kepercayaan dengan sistem tamadun. Jadi terdapat 2 pandangan mengenai hubungan ini, iaitu menurut sarjana Islam dan juga menurut sarjana Barat. Jadi menurut sarjana Islam, Ibn Khaldun mengatakan bahawa tamadun Islam itu mencapai kemajuan disebabkan ajaran agama Islam. Manakala menurut sarjana Barat, sebahagian mereka bersetuju bahawa tamadun memberi impak kepada pembinaan tamadun, manakala sebahagian lagi tidak. Jadi salah satu tokoh yang mempercayai bahawa kepercayaan dapat memberi impak kepada pembinaan tamadun adalah Arnold Toynbee. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Jadi kumpulan kami menggunakan kajian secara kualitatif. Kami memilih teknik ini kerana ini sangat mudah dilaksanakan dan ia juga menyediakan maklumat yang padat. Antara sumber yang kami gunakan adalah internet, buku-buku, kereta akhbar dan sebagainya. Kami juga menapis setiap maklumat yang diambil daripada bahan ini agar memastikan ia adalah tepat dan juga sahih. Sistem kepercayaan terhadap masyarakat Malaysia terdiri daripada berbilang kaum serta agama yang dianuti ialah berbagai. Agama-agama ini semuanya menyeru orang ramai untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun, sekarang sistem kepercayaan makin dipandang remeh oleh masyarakat. Kita dapat lihat dengan adanya aktiviti vandalisme, jenayah halwat dan kemunculan ajaran-ajaran secara sesat. Faktor utama yang menyumbang kepada masalah-masalah ini ialah tercetusnya agama pluralisme dan hal ini dapat dicegah dengan memberi pencerahan tentang sistem kepercayaan kepada masyarakat sejak awal lagi. Seterusnya, jenis-jenis sistem kepercayaan. Pada zaman prasejarah, masyarakat banyak
mempercayai animisme dan dinamisme. Animisme ialah mempercayai bahawa setiap sesuatu di muka bumi ini mempunyai roh tersendiri, manakala dinamisme mempercayai bahawa perkara yang terdapat di sekeliling manusia mempunyai kuasa gaib yang mampu memberi manfaat ataupun malapetaka kepada manusia. Kedua-dua sistem kepercayaan ini mempunyai persamaan, iaitu ianya berkait rapat dengan alam sekitar. Hal ini terbukti dalam kitab Muqaddimah oleh Ibn Khaldun, di mana ia mengatakan suasana persekitaran, iklim udara dan sebagainya mempunyai pengaruh besar terhadap perwatakan dan tingkah laku manusia. Animisme dan dinamisme telah pun menjadi asas kepada terbentuknya agama pada tamadun awal manusia, dan ianya telah berevolusi dan bertukar menjadi agama. Kemunculan agama utama dunia diklasifikasikan kepada dua bahagian, iaitu monoteisme dan politisme. Monoteisme ialah kepercayaan kepada satu Tuhan, manakala politisme ialah kepercayaan kepada lebih satu Tuhan. Monoteisme, agama yang tergolong dalam monoteisme ialah Islam dan Kristian, manakala agama yang tergolong dalam politisme ialah Hindu dan Buddha. Islam ialah agama kedua terbesar di dunia, dan agama ini diwahyukan oleh Allah pada 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah. Manakala agama Kristian, iaitu agama terbesar di dunia, diasaskan oleh Yesus Kristus dan mempunyai 3 mazhab utama, iaitu Ortodok, Katolik dan Protestan. Bagi agama Hindu pula, agama ini merupakan agama tertua di dunia yang wujud sejak tamadun Indus lagi. Penganut agama ini mempercayai 3 fungsi utama Tuhan, iaitu mencipta, memelihara dan membidasa. Seterusnya ialah agama Buddha, iaitu agama yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Agama ini muncul berikutan penentangan golongan keseteria terhadap dominasi golongan Brahmin dalam agama Hindu. Seterusnya ialah etisme. Perkataan etis berasal daripada perkataan Yunani, iaitu Atheos, bermaksud tiada Tuhan. Maka etisme bermaksud kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Akan tetapi etisme tidak diklasifikasikan sebagai agama. Analisis daripada kajian kami yang seterusnya ialah ciri-ciri masyarakat yang bertamadun. Ciri-ciri asas masyarakat bertamadun ialah yang pertama, bentuk agama yang tinggi, mempunyai sistem undang-undang, mempunyai sistem pembandaran, negara yang tersusun rapi, bahasa dan sistem tulisan yang maju, serta seni bina yang istimewa. Baiklah, yang pertama, ciri-ciri masyarakat bertamadun menurut pandangan Aristotle. Aristotle berpendapat bahawa masyarakat bertamadun haruslah mempunyai kebolehan untuk mengawal, mempunyai kecemerlangan moral, mempunyai kebijaksanaan dan juga kebaikan. Seterusnya, ciri-ciri masyarakat bertamadun yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama dari segi sosial dan akhlak, iaitu muamalat dan juga menepati janji, iaitu ukut. Seterusnya, aspek yang kedua ialah politik, di mana sistem perundangan yang kemas ditadbir oleh Rasulullah SAW telah melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Seterusnya, dari aspek ekonomi, Islam memperkenalkan konsep pekerjaan yang membentuk sistem kehidupan masyarakat. Seterusnya, analisis daripada kajian kami ialah fungsi dan kelebihan sistem kepercayaan terhadap masyarakat. Sistem kepercayaan mampu memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat, di mana setiap kepercayaan mempunyai penekanan untuk saling menolong sesama manusia. Sekiranya seseorang itu betul-betul menghayati kepercayaannya, mereka sudah pasti akan menghormati kepercayaan orang lain. Seterusnya, sistem kepercayaan juga mampu membentuk generasi yang cinta ke ilmu, kerana setiap kepercayaan pasti akan menuntut penganutnya supaya menuntut ilmu. Mereka akan menceritakan tentang kejahilan masyarakat zaman dahulu. Perbezaan sistem kepercayaan pada zaman dahulu dan sekarang. Pada zaman dahulu, masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap alam sekitar dan sekeliling. Tujuan sistem kepercayaan pula adalah bagi kelangsungan hidup. Contohnya bagi mendapatkan hasil hutan serta hasil laut. Sebagai contoh, masyarakat tamadun Indus mempercayai bahawa Tuhan Ibu mampu memberikan kesuburan tanah. Masyarakat dahulu juga percaya bahawa Tuhan menguasai semua aspek dalam kehidupan manusia. Dan sistem kepercayaan ini membantu mereka dalam meramal kehidupan akan datang, memastikan kehidupan lebih terurus dan berdisiplin, serta menyumbang kepada kemunculan sistem tulisan. Sistem kepercayaan pada zaman sekarang pula membantu dalam melahirkan masyarakat yang mempunyai nilai sasiah yang tinggi. Hal ini kerana semua agama mengajar penganutnya tentang adab-adab dan etika kepada benda hidup dan bukan hidup. Kesannya, masyarakat zaman kini mempunyai nilai peradaban dan tahap intelektual yang lebih tinggi. Perkembangan teknologi pada zaman kini juga membantu manusia dalam membina rumah ibadat bagi memudahkan urusan agama serta memudahkan mereka dalam penyebaran agama. Akan tetapi, perkembangan teknologi ini juga memberikan kesan negatif yang menyebabkan penyebaran fahaman yang salah dan bercanggah dengan kepercayaan sedia ada. Perkara ini menyumbang kepada kemunculan ajaran-ajaran sesat pada masa kini. Di bahagian rumusan ini, setiap persamaan dan perbincangan yang berkonsepkan keagamaan ini menjadi tunjang utama kepada kehidupan manusia dan juga gerak kerja keseluruhannya. Ini dapat dibuktikan oleh setiap budaya dan kepercayaan ini mempunyai matlamat tersendiri yang mendorong manusia kepada pembangunan yang mampan, dan konsep ini juga mudah diterima oleh semua anggota masyarakat dan semua rumpun bangsa. Untuk implikasi, sistem kepercayaan ini adalah untuk memupuk perpaduan di antara masyarakat dan juga untuk membentuk generasi supaya cinta akan ilmu.
Di sini kami dapat hasilkan cadangan yang mana pertama dengan memantapkan dan menerapkan sistem kepercayaan sejak dari kecil lagi, dan yang kedua adalah untuk pentingnya sebagai ibu bapa untuk memainkan peranan bagi mendidik anak-anak mereka, dan yang terakhir adalah untuk menghidupkan suasana keagamaan dan nilai-nilai suci agama. Jadi itu sahaja pembentangan untuk kumpulan kami. Sekian, terima kasih.